Assalamualaikum dan selamat pagi hari Jumaat. Alhamdulillah kita telah pun banyak membincangkan berkaitan dengan pemalsuan UPSR. Media-media pun telah membuat banyak liputan berkaitan dengan pemalsuan UPSR. Kita sudah dapat melihat kebaikan-kebaikan dan juga apakah perkara yang mengongkong kita untuk tidak bersetuju dengan pemalsuan ini, dan kita lihat ramai ibu bapa yang menyokong kepada pemalsuan ini. Ini satu petanda yang baik dalam masyarakat kita, kerana ibu bapa nampaknya sudah mula cenderung untuk melihat bahawa potensi bakat itu sebenarnya jauh lebih penting daripada sekadar mencapai kecemerlangan dalam akademik. Alhamdulillah. Matlamat pendidikan sebenarnya bukanlah untuk kita hanya menumpukan kepada soal-soal akademik, tetapi pendidikan itu bermatlamat untuk membangunkan insan. Membangunkan insan itu bermaksud kita mengenal pasti, memupuk dan mengembangkan kebolehan, potensi, bakat, kecenderungan, minat para pelajar kita. Dan untuk menjadi lebih baik di peringkat awal persekolahan, di peringkat sekolah rendah ini, sepatutnya memang tidak patut diadakan peperiksaan-peperiksaan yang bersifat skala besar, kerana ia hanya akan menyebabkan wujudnya kategori-kategori pelajar. Ada pelajar cemerlang, kurang cemerlang, lemah, sangat lemah dalam sistem pendidikan yang tidak sepatutnya berlaku. Konsep pendidikan untuk semua tidak begitu berjaya apabila kita melaksanakan peperiksaan di peringkat sekolah rendah. Baik, perkara itu dah selesai dan Alhamdulillah semuanya telah pun kembali dalam keadaan yang baik dan stabil dari segi pendidikan. Cuma menariknya perbincangan selepas pemalsuan UPSR itu adalah adakah dengan pemalsuan UPSR itu anak-anak kita akan dijamin mereka itu akan lebih baik, lebih cemerlang, lebih hebat berbanding dengan pelaksanaan UPSR? Ada beberapa bahan bacaan sebenarnya yang boleh kita gunakan sebagai asas perbincangan ini. Saya sempat membaca 2 buah buku dalam masa 3 hari ini. Alhamdulillah ada kesempatan yang lebih untuk membaca. Yang pertamanya sebuah buku kecil ini, tapi buku ini sangat-sangat terkenal. Ini adalah international bestseller. Sebuah buku yang ditulis oleh Amy Chua, seorang profesor daripada Universiti Yale. Beliau menulis tentang pengalaman beliau dan juga pandangan beliau tentang pendidikan, cara ibu bapa dan guru-guru mendidik dan membimbing pelajar-pelajar tentang konsep kecemerlangan dalam hidup, terutamanya akademik. Dan buku ini bertajuk Battle Hymn of the Tiger Mother. Maksud dia mengisahkan bagaimana seorang ibu yang begitu tegas dalam mendidik anak-anak beliau. Baik, buku yang kedua yang sempat saya troka pada dalam 3 hari ini, sebuah lagi adalah buku yang bertajuk Little Soldiers. Ini juga sebuah buku yang ditulis oleh Lenora Chu. Kebetulan Chu ini bersahabat baik dengan Amy Chua. Jadi mereka mempunyai satu pandangan sisi yang sama berkaitan dengan cara membesarkan anak-anak. Kisah yang dibawa oleh Lenora Chu ini adalah bagaimana beliau telah membawa anak beliau daripada US, kemudiannya kembali ke negara China, dan beliau dapat merasai perbezaan cara membesarkan anak-anak di US dan juga di China. Baik, buku ini murah, tak mahal. Buku ini RM35 sahaja. Memang patut dibaca oleh kita sebagai seorang guru dan juga seorang pelajar, seorang ibu bapa, maaf. Dan buku ini harganya RM70 berkaitan dengan Little Soldiers ni. Baik. Apa yang cuba disampaikan oleh 2 orang penulis buku ini? Pada mereka ada konflik berlaku antara cara kita mendidik anak-anak kita dan memberi pendidikan kepada mereka. Di satu pihak kita bercakap soal psikologi pendidikan. Maksud dia kita membesarkan anak-anak kita dengan perundingan, perbincangan, bertolak ansur, tidak terlalu tegas, lebih kepada berdialog dan memohon ataupun mengharapkan anak kita memahami matlamat kita ataupun tujuan kita memberi mereka pendidikan. Sentiasa bersama mereka, berdamping, selalu memuji mereka dengan kata-kata yang positif. Itu satu kaedah
pendidikan, membimbing anak-anak untuk cemerlang akademik. Dan ini digunakan oleh kebanyakan di negara-negara barat, di Finland, di US, di England dan sebagainya. Jadi mereka lebih menggunakan apa yang dipanggil sebagai ada sokongan-sokongan positif kepada anak mereka, dorongan-dorongan yang positif, motivasi-motivasi yang positif, lebih banyak berunding dan berbincang dan merancang, duduk bersama anak-anak dan bersama mereka dalam proses pendidikan tersebut. Satu lagi pandangan, satu lagi adalah yang kebanyakan yang disebut oleh Amy Chua ini dan juga oleh Leonard Cik adalah sekumpulan ibu bapa yang menggunakan disiplin, ketegasan, memastikan anak mereka mematuhi disiplin, menekankan soal bekerja kuat, soal tidak berkompromi dengan kekurangan ataupun kelemahan. Misalnya kalau anak dapat markah 95%, ibu bapa akan bertanya mengapa tak dapat 100. Itu adalah sifat-sifat ataupun satu aliran pemikiran dalam membimbing anak-anak. Dan malah anak-anak bukan hanya belajar dalam akademik, kemudian selepas balik sekolah diberi tuition lagi, kemudian diberi lagi kelas piano, kelas taekwondo, kelas renang dan sebagainya. Ini satu bentuk cara ibu bapa membesarkan anak-anak. Jadi dua aliran ini wujud dalam sistem kita. Tentulah ada lagi satu aliran yang saya tak akan bincangkan. Ada satu aliran yang ibu bapa yang tak kisah apa yang anak-anak mereka buat, anak-anak mereka belajar. Ini pun satu bentuk aliran ya. Tapi aliran ini pada saya tidak begitu sesuai untuk dibincangkan, kerana itu menunjukkan bahawa aspirasi pendidikan ibu bapa adalah sangat rendah. Jadi mereka tak kisah apa yang anak mereka lakukan, belajar atau tidak, cemerlang atau tidak dan sebagainya. Baik, kedua-dua ini aliran yang lebih berkompromi, lebih mesra anak-anak ataupun pelajar. Dan satu lagi adalah aliran yang meletakkan disiplin, ketegasan, peraturan yang ketat ni. Kedua-dua ni ada impact dia, ada kesan dia. Dan kalau kita lihat kaedah kita sekarang ni di Malaysia dalam konteks acuan pendidikan kita, pemansuhan UPSR itu sendiri sudah membuktikan bahawa kita lebih cenderung kepada pemikiran yang pertama, yang berkompromi, yang begitu fleksibel. Kita tak nak anak-anak kita terlalu tertekan, kita nak anak-anak kita enjoy, seronok belajar dan sebagainya. Itu asas pemikiran kementerian ataupun ibu bapa yang menyokong kepada pemansuhan UPSR. Saya tahu dan saya pasti ramai ibu bapa yang berfikiran satu lagi, iaitu rigid, disiplin mesti ditekankan, kerja kuat mesti diberikan, tidak ada istilah berseronok dalam belajar ada satu tanggungjawab dan mesti dilakukan dengan berkesan. Kecemerlangan itu mesti dicapai, tidak ada kompromi terhadap nombor 2, mesti nombor 1 dan sebagainya. Baik, apakah tindakan kita sebagai sebuah masyarakat ataupun sebuah negara dalam memahami kedua-dua aliran ini? Adakah kita mahu terus berada dalam aliran yang lama? Aliran lama ni yang rigid, yang tidak berkompromi, mesti dapat nombor 1, mesti dapat straight A, mesti dapat 6A UPSR? Ataupun sekarang kita nak beralih kepada satu pemikiran yang lebih fleksibel, yang lebih toleransi, yang lebih mesra anak-anak dan juga pelajar? Kementerian telah membuat keputusan untuk kita menjadi aliran yang lebih mesra pelajar, lebih toleransi dengan pelajar, lebih meraihkan hak dan juga peluang untuk pelajar berseronok, bersukaria dengan pendidikan. Dan kalau ibu bapa yang satu aliran ini masih lagi kekal dalam bentuk-bentuk yang lama, anak-anak mereka akan menjadi mangsa kepada senario ini, kerana anak-anak ni akan melihat sekumpulan pelajar lain lebih seronok belajar, lebih tenang belajar, lebih dipahami oleh ibu-ibu dan ibu bapa mereka, tapi mereka berada dalam tekanan kerana ibu bapa mereka melihat pendidikan itu sebagai sesuatu tanggungjawab yang mesti dijadikan sebagai cemerlang. Jadi kita dapat lihat nanti konflik dalam masyarakat kita bila lepas pemansuhan UPSR ini adalah satu transisi pemikiran ibu bapa yang melihat pendidikan itu sebagai satu beban yang mesti diselesaikan
untuk mereka berubah kepada pembelajaran itu adalah sesuatu yang menyeronokkan, gembira dan sebagainya. Jadi ini konflik yang akan berlaku selepas pemansuhan UPSR. Sejauh mana konflik itu dapat difahami oleh ahli masyarakat, itu tergantung sejauh mana masyarakat dapat memahami konsep pembelajaran yang telah dipersetujui ataupun yang telah dirancang oleh KPM, tanpa peperiksaan, tidak ada peperiksaan berpusat dan sebagainya. Baik. Jadi dalam konteks pendidikan ini memang ada konflik, ada pertembungan cara kita melihat bagaimana mendidik anak-anak kita dalam konteks pendidikan. Jadi di mana kita, sama ada kita di kanan ataupun kita di kiri, kita boleh bermuhasabah dan kita boleh melihat kalau kita ingin mengikuti arus perkembangan pendidikan negara dan kita ingin menjadi sebahagian pada peserta untuk mencari kecemerlangan dalam konteks baru pendidikan yang lebih menekankan soal bakat, potensi dan juga kecenderungan anak-anak kita. Ayo kita ikut serta dalam perubahan ini, kita terima perubahan ini, pemansuhan UPSR ini, dan mula kita merancang apakah perkara yang terbaik yang kita ingin bangunkan dalam diri anak-anak kita. Kita mula berdialog, berbincang dengan anak-anak kita tentang bakat mereka, potensi mereka, kecenderungan mereka, dan explore apakah yang sebenarnya keunikan anak kita, apakah sebenarnya anugerah yang Allah bagikan pada anak-anak kita, dan kita kembangkan anugerah itu, kita hebatkan keunikan itu, dan mereka akan menjadi seorang insan yang benar-benar menghargai diri mereka kerana sekarang mereka tahu mereka cukup istimewa. Baik, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah pada waktu yang lain. Kita bincang lagi perkara lain yang lebih santai, yang lebih seronok, yang lebih terkini berkaitan dengan pendidikan khususnya untuk anak-anak kita. Assalamualaikum.